Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin membawakan anda ucapan singkat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ya, semasa dalam ASEAN Summit Plenary Session di Laos, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya bawakan anda kenyataan dan juga ucapan yang begitu tegas ya daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin bersama-sama dengan anda ya untuk menonton bersama video ini. Jadi ayo tonton bersama. Chairman Sonsai Pandon, Your Majesty, Excellencies, my delegation wish to express our appreciation to you, Prime Minister, and the Government of Laos PDR for the generous hospitality and excellent arrangements for these summits. I warmly welcome our neighbours, Malaysian neighbours, our new colleagues, Prime Minister Lawrence Wong of Singapore and Prime Minister Paetongtarn Shinawatra of Thailand to the ASEAN family. I wish to convey Malaysia's deepest sympathies to Laos PDR, Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam for the recent devastation caused by Typhoon Yagi. Malaysia stands ready to render support with the recovery efforts. Your Majesty, Excellencies, in 2025, as ASEAN celebrates the 10th anniversary of the ASEAN community, it is our conviction that ASEAN will be in a stronger position to face challenges and embrace opportunities. We look forward to the adoption of the ASEAN Community Vision 2045 and its strategic plans at the 46th ASEAN Summit. While the ASEAN region is experiencing phenomenal economic growth, nevertheless, intra-ASEAN trade remains low for the past few decades. I believe there is vast potential for enhancement in this regard, particularly with the upgrading of the ASEAN Trade and Goods Agreement to be signed in 2025. To drive ASEAN strategic engagement in growing trade, investment linkages and digital transformation, I propose the following: strengthen our fundamentals, bolster regional value chains and regulatory cooperation, reinvent, restructure and recalibrate our economies and leverage on each other's strength, redraw and secure regional supply chain and its linkages with the global economy. Your Majesty, Excellencies, as we strengthen the region internally, it is also imperative that we explore and broaden our economic partnership beyond our borders. Malaysia's proposal for the ASEAN GCC plus China Summit in 2025 is aimed at achieving exactly this. I would like to thank ASEAN member states for your support of this proposal. We cannot overstress the importance of dialogue and cooperation, forming the fundamentals of amity and good relations. Therefore, we encourage our dialogue partners to manage their differences in order to obtain positive outcomes. In this way, ASEAN must be unflinching and resolute in sending a clear message to the world. The ASEAN is and must remain united and will continue to be the key driver of peace, security and cooperation in this region. Thank you. Terbaik itu dia sahabat semua, ucapan daripada Perdana Menteri kita. Ya mungkin ada di antara para walan ya yang mungkin tidak faham apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Jadi saya ingin memberikan sedikit ya pencerahan ataupun kenyataan yang mana Datuk Seri menegaskan ya supaya ASEAN perlu memperkukuhkan asasnya untuk menstruktur semula ekonomi serta memanfaatkan kekuatan negara anggota untuk memacu kerjasama strategik bagi melonjak pertumbuhan perdagangan, rangkaian pelaburan dan transformasi digital sekaligus mewujudkan daya tahan ekonomi. Datuk Seri juga menyatakan bahawa Malaysia komited ya untuk membina masa depan serantau yang terangkum dan mampan tak kalah kami bersiap sedia untuk mempengerusikan ASEAN yang bermula dengan pelaksanaan visi komuniti ASEAN 2045 dan pelan strategiknya di sidang kemuncak ASEAN ke-46 tahun hadapan. Itu antara kenyataan ya daripada Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua.
Dan sebelum saya akhiri juga satu mesej yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya berkaitan dengan supaya ya ASEAN hantar mesej untuk kekal bersatu dan pacu keamanan serantau. Jadi itu antara mesej yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyarankan supaya ASEAN tidak berputus asa dalam menghantar mesej yang jelas kepada dunia bahwa ia mesti kekal bersatu dan menjadi pemacu utama keamanan, keselamatan dan kerjasama di rantau ini. Perdana Menteri berkata pertubuhan serantau itu perlu menolak sebarang tawaran yang cenderung boleh menyebabkan perpecahan. Katanya lagi, apabila ketegangan global terus meningkat dan polarisasi nampaknya lebih menonjol, keretakan dan perpecahan dalam ASEAN berdepan risiko untuk dieksploitasi sehingga merugikan pemusatan dan perpaduan ASEAN. Datuk Seri menambah, oleh itu adalah wajar bagi kita, negara anggota ASEAN, untuk menolak tawaran yang cenderung untuk menyebabkan perpecahan, katanya ketika berucap pada sidang kemuncak ASEAN di Laos hari ini. Anwar berkata, ketika ASEAN berusaha mengukuhkan rantau ini secara dalaman, penting juga bagi organisasi itu menerokai dan meluaskan perkongsian ekonomi di luar sempadan negara anggota. Jadi cadangan Malaysia untuk sidang kemuncak ASEAN GCC plus China pada 2025 adalah bertujuan dalam mencapai beberapa perkara. Katanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota ASEAN atas sokongan anda terhadap cadangan perkara ini, katanya lagi. Anwar berkata, keamanan dan kestabilan penting untuk kesinambungan rantau Asia Tenggara bagi memastikan pertumbuhan dan kemakmuran. Jadi adalah penting untuk ASEAN terus memupuk dan mengeratkan hubungan dengan rakan kongsi dialog dan luaran. Jadi kita tak boleh terlalu menekankan kepentingan pembentukan dialog dan kerjasama asas persahabatan dan kebaikan perhubungan. Oleh itu kami menggalakkan rakan dialog kami untuk menguruskan mereka perbezaan untuk mendapatkan hasil positif, katanya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar juga sebagai Menteri Keuangan menggariskan 3 langkah bagi memacu penglibatan strategik ASEAN dalam perdagangan yang berkembang, hubungan pelaburan dan transformasi digital. Ia adalah mengukuhkan asas rantai nilai serantau dan kerjasama pengawal selian, mencipta semula, menyusun semula dan menentukan semula ekonomi kita, dan manfaatkan kekuatan antara satu sama lain serta melakar semula dan selamatkan rantaian bekalan serantau juga kaitannya dengan ekonomi global, katanya. Datuk Seri Anwar berkata pihaknya percaya jika ASEAN melaksanakan langkah itu dengan tekad dan komitmen, ASEAN boleh mencapai ekonomi berdaya tahan dan berada di landasan yang betul untuk menjadi ekonomi keempat terbesar menjelang tahun 2023. Jadi kemasukan Timur Leste akan mengembangkan ekonomi rantau kita dan menyumbang untuk memenuhi visi besar ini. Jadi Malaysia menantikan cadangan daripada pegawai-pegawai kanan mengenai langkah-langkah untuk memudahkan keahlian penuh awal Timur Leste ke dalam ASEAN, ujarnya. Jadi itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita dalam ucapannya yang didengar tekun ya oleh hadirin pemimpin-pemimpin ya yang hadir dalam ASEAN Summit itu. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri sekali lagi kerana bakal dia Malaysia akan dilantik sebagai pengerusi ASEAN ya untuk ASEAN ini. Jadi sekali lagi sahabat semua, kita ucapkan kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia kerana begitu dipandang hebat ya oleh negara-negara yang ada di ASEAN ini. Jadi sampai sini saja. Sekiranya sahabat semua anda ingin membuat sebarang komen, pandangan ya, boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapak pongkang ke 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.